Nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Qul Huwallahu Ahad. Orang punya gelak mak mentua tu. Waduh, takut kau ya dia. Alasannya bisa saja Allah. Adalah tapi betul. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Opek dalam program Ngaji Bareng. Masya Allah. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda semua untuk ngaji bareng bersama saya. Dan sekaligus saya mau mereaksi salah satu ustadz favorit saya. Masya Allah, siapa lagi kalau bukan Ustadz Samsul Debat. Masya Allah, itu salah satu ustadz favorit saya di Malaysia ya. Masya Allah, walaupun saya tidak pernah ke Malaysia dan tidak pernah mengikuti ceramah dia secara langsung, tapi saya ikuti ceramah-ceramah beliau. Masya Allah, luar biasa sekali dia ya, luar biasa sekali, sehingga saya itu lambat laun sedikit demi sedikit membuat saya itu fan banget sama beliau, membuat dia itu menjadi salah satu ustadz favorit dalam kehidupan saya. Masya Allah. Dan saya doakan semoga Ustadz Samsul Debat oleh Allah SWT diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, serta tetap diridhoi oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kalau berbicara masalah ceramah Ustadz Samsul Debat, yang pasti dan bisa dipastikan kita semua akan dibuat tertawa, akan dibuat ngakak, dan kita bisa dibuat terhipnotis dengan ceramah beliau, sehingga kita tidak merasa bahwa kita sudah mengaji pada beliau di dalam waktu yang amat panjang ya. Karena keseruan beliau ketika menyampaikan suatu ilmu, karena kelebihan beliau di saat menerangkan sesuatu sehingga mudah dimengerti oleh audiennya. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan saya yakin Anda semua harus menonton, harus ngaji bareng bersama saya pada saat ini. Karena kenapa? Karena Anda akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, bagi Anda yang ingin menonton video aslinya, silahkan kunjungi link di bawah deskripsi ini. Dan bagi Anda yang mau ngaji bareng dengan saya, jangan lupa seperti biasa, buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, imam, barisan jawatankuasa Hulu Balang, penggerak aktiviti masjid, pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, termasuk ketua kaum. Terima kasih banyak seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, hari ini kita berada di dalam suasana yang cukup cukup tenang lah, cukup tenang, dan keadaan kita berada di masjid, di rumah Allah, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Amin amin ya Allah. Hari ini kita membicarakan tentang rumahku syurgaku. Rumahku syurgaku. Rumahku Syurga ni hebat ni, syurga ni yang mana kita nakkan jadikan rumah kita ni seolah-olah syurga, walaupun kita tak pernah tengok syurga. Tapi kita tahu syurga ni adalah satu keadaan tenang, damai, tenteram. Itu sebabnya dalam rumah tangga dikaitkan sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah dan tenang, mawaddah warahmah, yang mana dirasakan kasih sayang dan belas kasihan antara satu dengan yang lain.
Tak ada siapa yang kahwin yang sibuk nak bergaduh, tak ada. Kalau boleh kahwin ni aku nak gaduh hari-hari, tak ada. Kan kebanyakannya nak mendapatkan kebahagiaan. Ada orang berkahwin sampai 20 tahun tak bahagia. Allah. Ada orang kahwin sampai banyak kali pun tak bahagia. Ada juga. Tapi apa yang nak saya maksudkan kat sini, kadang-kadang kegagalan kita meletakkan asas kebahagiaan itu menyebabkan kadang-kadang kita tak jumpa titik bahagia tu. Kadang-kadang kita letakkan bahagia tu duit banyak, bahagia. Sebenarnya Ya, ada ramai orang yang duit banyak tapi tak bahagia. Ya. Hati tak tenang, hati tak tentram. Malahan ramai orang yang hidup susah tetapi hatinya bahagia. Ada. Kan? Banyak kita boleh jumpa. Ada orang walaupun dia berpangkat tinggi, berjawatan tinggi, dia rasa itu adalah merupakan kebahagiaan. Akhirnya bila pegang jawatan, kita tengok macam Presiden Sri Lanka sampai kena halau, lari dia sampai ke Singapura. Allah. Dia nak tunjukkan ada jawatan tinggi pun belum tentu bahagia. Ya, betul. Jadi apakah titik kebahagiaan sebenarnya? Kalau tanya pada kita, apakah bahagia? Bahagia letaknya di mana? Maka pandailah yang menjawab, bahagia letak dekat hati lah Ustaz, katakan. Ya. Tapi masalahnya kadang-kadang mata kita ni sibuk melihat kebahagiaan tu dalam sudut lain daripada hati, naik ke mata sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Ya. Dalam mencapai kebahagiaan hidup kita ni, 3 perkara tak boleh elak. Pertama, kalau nak bahagia, pertamanya sistem kehidupan mestilah berlandaskan syariat Islam. Tak ada cara lain. Oh ya. Pilihlah cara lain, maka kita tak akan bahagia. Kedua, tidak ada seorang pun yang mengenali pasangannya, melainkan prosesnya itu adalah proses berterusan selepas kahwin. Sebelum kahwin jangan percaya, semua elok, semua baik, kentut pun wangi. Tapi bila dah kahwin, barulah dia mulalah dia luka dilukai Shima. Mulalah dia kan resah gelisah kan. Mulalah dia bisik-bisik gelora. Jad dan Arumi. Tapi malam ni dah tahu dah kan, Melo milik Firdaus ataupun tidak. Macam tu lah kan. Katanya lah kan. Orang kata. Jadi makna kata tak ada orang kenal. Tu sebabnya kalau orang dah kahwin 20 tahun, 30 tahun, dia masih lagi sebut, aku tak faham betul lah perangai suami aku. Kan? Yang suami pun cakap, aku pelik dengan perempuan ni, dia nak apa pun aku tak tahu. Sampai kesudah dia tak faham. Kan? Dan begitu juga yang ketiga, kita kena faham basicnya adalah tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang yang lain. Ya, betul. Maka apakah maksud keluarga sakinah? Dalam bahasa Arab kata sakinah, di dalamnya terkandung erti tenang, hormat, aman, saling melindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Manakala kalau kita tengok pada perkataan mawaddah warahmah, kalau kita tengok surah Ar-Rum ayat yang ke-21 disebut ketiga-tiganya sakinah, mawaddah, warahmah, semua disebut. Sakinah kita tahu ketenangan, mawaddah pula kasih sayang, warahmah maknanya perasaan belas kasihan antara satu dengan yang lain. Suami tak sanggup tengok isterinya mendung mukanya di rumah, maka diberikan duit belanja. Elok mood dia gitu. Orang perempuan tak sanggup tengok suami yang penat cari rezeki, maka dimasakkanlah sedap-sedap untuk suami. Tu yang maksudnya saling belas kasihan. Belas kasihan ni bukan kata belas macam kita tolong orang susah aja. Tapi belas ni adalah kita kasihankan. Kesian anak aku ni belajar sampai tengah malam, kita pun bancuh lah air kopi untuk dia ke, air Milo untuk dia ke, tak kisahlah kan. Jadi makna tu salah satu tanda. Litaskunu ilaiha bermaksud Allah telah menciptakan jodoh bagi manusia agar merasa tenteram antara satu dengan yang lain. Allah. Dulu semua nak tu kan, Nabi dah ajar kita kalau nak cari jodoh ni macam mana. Yang pertama tengok apa? Li jamaliha, tengok kecantikan dia. Sebab nak menghadap dia bukan sehari dua. Ya. Kan? Kena carilah muka yang elok-elok. Kan? Yang pertama wajah dia, tengok kecantikan dia. Supaya tengok tu tak bosan. Supaya tengok tu bersemangat aja tengok. Nah, tapi janganlah salah faham. Habis masalahnya macam mana Ustaz? Kan Nilofa dah diambil orang. Mira Filzah dah bersuami, dah beranak dah. Apa yang tinggal untuk kami? Jangan risau.
Allah Maha Kaya. Allah bagi mata kita tak sama. Mata kita tak sama. Kalau semua orang pandang perempuan yang sama lawa, susah kita. Ya. Kan? Cuba duduk dekat bandar kucing tu. Duduk je tepi jalan tu tengok. Yang berjalan berdua tu tengok. Kesian betul. Suaminya handsome, isterinya tak boleh belah muka. Contohlah budak sekarang je kan. Tengok, ya Allah, isterinya lawa tu, suaminya muka pecah tu. Contoh. Sebab apa? Sebab mata kita tak sama. Ya, betul. Tuhan bagi mata, mungkin tak cantik pada orang tapi cantik pada kita. Tak cantik pada kita, cantik pada orang. Ya. Kadang-kadang mukanya hitam berkilat tapi cantik sangat dekat isteri dia tu. Kan? Walaupun jangan main-main. Putih-putih kapur dapat beli RM1.20. Hitam-hitam dodol mahal harganya. Itu sebabnya Samsul Debat pun bukan putih sangat. Kan? Tapi orang panggil kategori sawo matang lah macam tu kan. Ayat lah. Agaknya lah. Petang tadi saya, bukan petang, pagi tadi saya minum di King Laksa. Keluar tu nak bergambar boleh. Jangan salah orang kan. Ya Allah kenal. Siapa? Adi Putra. Saya kata bukan. Wallahi tak bohong ni. Betul. Saya kata salah orang ni. Lepas tu dia tag saya dekat dalam tu. Baru dia ada tulis gambar. Bukan Adi Putra. Bukan Samsul Yusof. Bukan Mak Kilau. Dia kata. Saya sabarlah. Boleh dia panggil Adi Putra. Confident pula tu. Aduh. Jadi mana kata kalau kita tengok ni dalam hal ini, mana semua orang nak mengejar kebahagiaan dalam hidup, nak mengejar kebahagiaan hidup kan. Yang pertama, tengok li jamaliha, tengok kecantikan dia. Lepas tu tengok keturunan dia, keturunan yang baik-baik ke tidak. Bagus dia, ayahnya imam, maknya orang kuat masjid, abang dia ustaz, adik dia hafiz semua. Ya ke? Hebat betul keturunan. Tengok ni keturunan apa? Ni Jawa, Minang, Mandeliang, Banjar. Kan? Keturunan Buluh Betung, tak kisah. Tapi nak tengok ni dari segi agama, keturunan dia, keturunan yang baik-baik, salah silah dia. Yang ketiga, tengok apa? Tengok pula dari segi harta kekayaan dia. Makna bolehlah kalau lelaki tu adalah kedudukan dia kukuh, mampulah, bolehlah nak membela anak kita ni. Contoh. Dan yang keempatnya, agama. Kalau tak ada semua. Setidak-tidaknya Nabi pesan, biarlah ada agama. Kalau paling tidak pun biarlah ada agama. Sebab pertama, muka tak lawa boleh adjust. Tepek, pakai makan ubat sikit, tiba dah kembang macam tu. Okey. Muka boleh adjust. Keturunan yang tak baik, tapi mungkin dengan tingkat ketaatan pada Allah dan Rasul, maka daripada situ boleh mula membentuk generasi yang baik-baik. Ketiga, hartanya tak ada, orang susah, mungkin berkat ketaatan pada Allah dan Rasul, Allah murahkan rezeki. Ramai orang bila kahwin, rezeki tiba-tiba ada. Dulu nak beli suar dalam sendiri pun tak lepas. Bila dah kahwin boleh beli TV, mesin basuh, tiba-tiba dah ada rumah, walaupun sewa, tapi bolehlah untuk berteduh, untuk mula, untuk menjadi tapak asas untuk mencari rezeki. Tiba-tiba lepas 5-6 tahun dah beli rumah sendiri. Allah. Kat situlah datangnya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Paling tidak kejarlah agama. Teringat kisah macam mana Mubarak. Bagaimana seorang tuan ni, nama dia Usam, dia kata, aku nak cari jodoh untuk anak aku. Apa pandangan kau wahai Mubarak? Mubarak kata, kalau kau nak cari, jangan hanya cantik semata-mata yang kena faham. Jangan cantik semata-mata, sebab itu perangai orang Nasrani. Orang Kristian ni dia gemar cari yang cantik je. Yang kedua, jangan hanya disebabkan keturunan sahaja. Mesti keturunan sama macam kita juga. Itu perangai orang Yahudi. Dan janganlah kerana harta bendanya semata-mata, kerana itu tanda orang gila dunia. Allah. Habis macam mana? Carilah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Puas dia mencarinya. Tuan dia mencari, tak jumpa. Mubarak, engkau ajalah kahwin dengan anak aku. Mubarak ni adalah seorang hamba kepada Tuan bin Nuh. Mubarak ni dia punya hitamnya,
berkilat betul lah. Tapi rezeki dia, sebab iman dan takwa tu dia kahwin dengan anak tuan dia. Bayangkan punya baiknya Mubarak ni. Pernah satu ketika Husam bin Noh kata, wahai Mubarak, aku nak outstation ni, aku nak keluar berdagang selama 3 bulan, aku tak balik, kau tolong jaga ladang buah ni, kebun buah ni kau tolong jaga. Baik tuan, saya akan. Bulan Husam bin Noh balik, dia kata, wahai Mubarak, kau tolong petik sekarang 3 biji buah, kau cari buah yang paling manis bagi aku nak rasa. Dia ambil 3 biji buah, dia makan. Buah pertama masam, buah kedua masam, apa ni, buah ketiga masam. Macam mana kau jaga Mubarak? 3 bulan aku bagi kau jaga, kau tak tahu ke mana manis mana masam? Demi Allah, kau pesan kat aku suruh jaga, kau tak pernah suruh aku rasa. Allah. Nak tunjuk amanah hanya Mubarak ni. Cuba kalau kita jaga ladang penuh dengan durian Musangking, Musangking, Blackthorn kan, IOI, D34, Kim Hong, macam kebetulan jaga kebun buah, buat ni memeh rasa, makan sama kenuri kan. Ambil kita seenaknya ya, maksudnya bercakap ni kan. Tapi dia jaga amanah tu sampai ke tahap dia tak rasa pun. Nampak tak? Itu sebab dia dipilih. Macam tu. Jangan kita tengok, ui lawa betul kereta dia. Sibuk tanya macam-macam. Kereta menjala tu. Bila datang tu pakai kot, tali leher besar sejadah. Gila betul. Punya teruk cik menantu punya tu. Kan? Janganlah melampau sangat. Kan? Tanya sikit-sikit sudahlah. Ni betul nak kahwin dengan anak saya, betul. Baca Fatihah sikit. Oh, macam tu lah kan. Saya nervous lah. Oh la ilaha illallah, Fatihah pun nervous. Nak dengar. Alham, macam mana ada ala pula? Baca betul-betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Bagus ya Ustaz. Bagus betul dah. Udah pinter ceramah. Apa surah yang kamu boleh baca? Lumayan ya, bagus ya. Surah favorit saya Al-Kautsar. Pendek ya. Tapi ada orang dia kena test tu, kadang dia tanya surah-surah tu, takut dia. Takut dia. Nama engkau siapa? Dia kata. Ikut nama. Nama kau siapa? Nama saya Kautsar. Kau baca surah Kautsar. Nama kau siapa? Yang seorang tu nama dia Yasin. Yang seorang tu, yang seorang tu nama dia Anas. Kan? Yang dia Kautsar, Yasin, Anas. Yang Anas baca, kau baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang seorang, yang Yasin tu dah fikir mati aku ni. Kau nama kau siapa? Nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Qul Allahu Ahad. Orang punya gelak apa betul tu. Aduh, takut kau ya dia. Alasannya bisa saja Allah. Adalah, tapi betul lah. Tengok ni penilaian, ini tanya gaji berapa. Sekali memang betul menantu tu kaya, tapi hari-hari dipijaknya anak kita, ditampaknya, dideranya. Duit banyak tapi gila. Ada orang macam tu. Susah nak cari kan. Tapi itulah penilaian yang paling bagus agama. Berapa juzuk dah hafal? 15. Oh bahaya. Hafal 15 juzuk tapi buka tudung, buka baju. Main-main sekarang ni. Tapi percayalah, saya tak yakin membohong atau 15 juzuk. Kita tidak. Kalau perangai orang hafal Quran tak macam tu. Kan? Mungkin dia pernah hafal, mungkin. Pernah hafal. Ataupun dia pun dah confused antara juzuk dengan huruf. Pening kepala. Saya tak cakap orang Malaysia ni, tahu orang mana lah, Afrika ke mana tak tahulah. Kan? Jadi nak bahagia dalam hidup kita ni, kan?
Bukan apa. Kalau kita tengok keadaan sekarang ni, keadaan sekarang dekat dalam dunia kita hari ni semakin mencabar. Sebab apa? Kita mengalami satu krisis yang sangat hebat, iaitu dinamakan sebagai krisis adab. Allah, ya betul. Adab sangat kurang sekarang. Sangat kurang. Minta maaf cakap. Kita tengok kadang-kadang di Indonesia ada juga orang gitu teman-teman. jiran dia sampai dah Bahkan mati dalam ada dekat Putrajaya, bayangkan itu. jiran dalam rumah dah meninggal dunia 5-6 hari dah baru tahu. Revolusi. Kenapa jadi macam tu? Di sekolah PDPR, cikgu tu buah manggil, berapa ramai kelas hari ni, seorang pun tak nyaut. Cikgu tu krik-krik seorang-seorang. Kenapa tak on kamera ni? Dah habis data cikgu, wahal main game. Krisis apa? Krisis adab. Kan? Tak hormat pada guru, krisis adab. Tak hormat pada orang tua, krisis adab. Allah. Kan? Sudah biasa sekarang ya. Macam yang tu, yang buka baju tu, buka baju tadi, tak ada adab lah tu. Ya betul. Ada tahap-tahap lah, sampai dah menghina agama. Ada seko lagi yang seorang buat lawak agak atas pentas tu, ada seko lagi. Bercakap apa pasal agama Islam, bercakap pasal menghina pasal keturunan tertentu. Apa masalah dia? Dah tak ada bahan dah. Kan? Dah tak ada bahan dah kot agaknya. Kan? Jadi itu sebabnya krisis apa namanya? Namanya krisis adab. Itu sebab Nabi ajar. Nabi kata apa? Nabi kata ta'dibu auladukum bisalasati asya', dia kata. Ta'dibu ni maksudnya mendidik. Didiklah anak-anak kamu, tapi penggunaan ta'dibu tu menggambarkan didik dengan adab. Adabkan anak-anak kamu tu. Didikkan anak-anak kamu tu dengan 3 perkara. Pertama apa? Bihubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar dia sayang Nabi. InsyaAllah datang masjid ni, insyaAllah ada harapan diadabkan untuk sayang Nabi, insyaAllah. Saya difahamkan tu, saya tak boleh tolak tu. Ceramah kat masjid Nurul Ihsan, apa nama? Ya, Nurul apa? Oh, Nurul Khair. Saya difahamkan tak boleh tolak ni ceramah kat sini. Sebab difahamkan bahawa jemaah untuk subuh pun macam ni lah ramai ni. Saya dengar macam tu lah. Tapi macam terperanjatnya tak ada. Ini taman syurga ni, nampak tu pokok menghijau, nampak. Saya tadi macam kau ada pokok tu. Kreatif lah kan. Nak bagi sejuk mata memandang. Bawa ke masjid, apa susah? Bawa isteri, bawa anak, bawa semua datang ke masjid. Sama-sama membudayakan hidup kita ke masjid. Itu penting tu. Datang ramai-ramai, datang rame-rame, bawa duit banyak-banyak, sumatkan dalam tabung. Ya, cahaya yang paling baik, Nurul Khair. Datang lah kan. Adabkan dengan sayang Nabi. Macam mana nak sayang Nabi? 2 perkara. Pertama, kalau sayang aku, Nabi sebut apa? Faman ahabba syai'an aktsara bi zikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Ajar family kita selalu sebut nama Nabi. Kan? Betul lah, kalau sayang sesuatu memanglah akan sebut-sebut. Betul tak? Macam penyanyi tu, Isabella adalah, sayang dekat Isabella. Fiona, Mira, Edora, Zalika, Amalina, sayang betul dekat budak India tu, sayang betul budak Melayu. Kan? Suzana, Siti Haida, Jifridin. Mana suka betul. Kan? Samsul Debat tak ada. Lagu tu tak ada. Kau buat memang tak laku lagu tu. Tapi Nabi kita ada. Iaitu dengan cara selawat banyak-banyak. Nabi sebut, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Tadi lepas mayang tadi kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zikir doa, walhamdulillah bil alamin, sallallahu ala Muhammad, selawat semua kan, sebut nama Nabi. Ketika zaman sahabat ada seorang lelaki, dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia nampak Nabi. Ya Rasulullah, Rasulullah memalingkan wajahnya. Kenapa ya Rasulullah, kau marah aku ke tak? Aku tak marah kau, tapi aku tak kenal kau siapa.
Macam mana kau tak kenal aku? Bukankah menurut para ulama, para guru-guru semua menyatakan bahawa engkau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri? Memang betul, aku kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tapi aku tak kenal kau siapa, kerana sepanjang hayat kau tak pernah sekali pun kau berselawat kepada aku. Terjaga dia daripada tidur, menangis dia. Mulai saat itu dia mewajibkan diri dia berselawat kepada Nabi tak kurang 100 kali sehari. Kemudian beberapa minggu kemudian dia bertemu dengan Nabi. Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Selawat banyak. Ajar anak kita ni selawat, daripada dia menyanyi lagu yang bukan-bukan, kan? Ajar dia selawat. Dan begitu juga cara nak sayang Nabi adalah dengan cara menghidupkan. Buat apa Nabi suka, tinggalkan apa Nabi larang. Hidupkan sunnah Nabi. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Itu sebab Nabi sebut, faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Amin. Jadi mana kata kalau kita sayang Nabi, salah satunya lagi adalah kita buat apa Nabi suka, tinggalkan apa Nabi tak suka, dan kita hidupkan sunnah Nabi. Nabi sebut, faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang bermaksud barang siapa yang menghidupkan satu sunnah aku. Nampak tak Nabi sayangkan kita? Hidupkan satu je. Kalau at least satu. Kalau hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Maknanya Nabi ni bagi hint, bagi gambaran kat kita, bagi pembayang dekat kita. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Hidupkan apa sunnah yang kita boleh buat senang-senang. Pakai wangi-wangian, itu pun sunnah Nabi. Diniatkan ya. Kita pakai warna putih yang bersih, kan? Pun sunnah Nabi. Senyum, sunnah Nabi. Senyum Nabi manis, kan? Boleh menghilangkan gundah gulana orang. Sudah. Hidupkan sunnah Nabi. Makan buah tamar, sunnah Nabi. Begitu juga, kan? Yang keduanya, yang saya sebut tadi, takdibu auladukum bi salasati asya'. Yang pertama bi qiraatil Quran. Apa pertamanya? Bihubi Rasulullah SAW. Yang kedua, bihubi ahli, menyayangi ahli-ahli keluarga Nabi. Nak sayang macam mana, kenal pun tidak, kan? Kena kenal lah, kena baca sirah. Dan yang ketiga, bi qiraatil Quran, dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Maknanya tu sebab kita suruh anak kita mengaji. Kadang-kadang ada terlampau biarkan anak sampai kesudah anak mengaji apa pun tak pandai, huruf pun tak kenal. Bukan cakap kita je lah, ada orang ni pencen pegawai, pangkat tinggi, pencen pengarah, pangkat tinggi di Putrajaya, grade tinggi, gaji pencen puluh ribu, pencen puluh ribu. Bila balik kampung, bila dah pencen, dia jumpa dengan imam, dia kata dia nak belajar solat, rupanya dia tak tahu solat. Mungkin ada yang cakap, dah tua-tua pun nak belajar. Tak, kita kena fikir, Allah bagi dia kesedaran untuk dia belajar. Silap-silap solat dia lebih baik daripada kita yang perasan elok ni. Tapi nak bagi tahu lah, nak bagi tahu ada orang macam tu. Semayang ikut-ikut sampai kesudah tak tahu, baca apa pun tak tahu. Kita pun kadang dah semayang berpuluh tahun dah, rupa-rupanya dalam semayang jumpa barang hilang. Dalam semayang baru teringat, Allahu Akbar dalam hati. Samsul Debat dah sampai ke belum? Jadi ke tidak Samsul Debat datang? Kan? Contoh kan? Kadang-kadang dalam hati tu macam-macam fikir. Kenapa jadi macam tu? Sebab solat kita nak dibandingkan dengan benda-benda dunia, terlampau banyak lagi benda dunia yang kita buat daripada kita solat. Allah. Jadi mana kata krisis adab saya kata tadi, sebab apa? Sebab kita tengok akhlak Nabi adalah akhlak yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri teladan terbaik itu ada pada Nabi, pada Nabi kita. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi akhlak Nabi ni yang terbaik. Kenapa kita nak ikut yang lain? Kenapa nak ikut lagi role model yang bukan-bukan? Itu sebab bila ada pihak luar menyusun ranking, kan, pemimpin yang paling berpengaruh dalam dunia, dia letakkan pemimpin yang terbaik dalam dunia, dia letak Nabi nombor 1, kemudian dia letakkanlah entah nama-nama yang pelik-pelik ni, George Bush pun semua ada dalam tu, Ronald Trump pun ada dalam tu, Ronald Reagan pun ada dalam tu. Pelik-pelik. Untuk makluman, kita tak boleh iktiraf senarai itu bukan apa, yang nombor 2 sampai nombor 20 tu tak layak nak susun dengan Nabi. Betul. Itu kita kena faham.
Dia saja yang propaganda dia nak cakap, oh rupanya dia ni dekat-dekat dengan Nabi. Oh bahaya cakap macam tu. Bahaya. Nabi tu yang terbaik. Jadi kalau kita tengok dari segi apa yang pada hari ni, dari segi adab, kita tengok anak-anak hari ni terlampau terdedah dengan media sosial. Dulu tak ada media sosial, dulu buka TV pun pukul 5 baru start. Kalau buka awal dapat tengok jam je, ataupun bunyi macam tu je kan. Orang-orang lama lagi lah, ayah anda bonda ni buka pintu TV tak buka, nak tukar channel berpulang keletak pusing kan. Zaman saya tu dah moden sikit dah rasanya, tekan dulu tak, oi canggih, TV tekan pak menyala, tekan 1 tersumbul 2, tekan 2 tersembal 3. Maknanya dia punya button tu daripada nombor 1 dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kosong untuk video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tu semua TV 1, TV 2, TV 1, TV 2 tu je. Mana ada banyak TV dulu kan. Saya sempat lah, orang yang sebelum saya lagi lah, kalau baca berita tu, kalau TV sengit-sengit pun baca berita, cari berita penting pada hari, maka dia tegak balik gambar dia macam tu kan. Salah Syah Zakaria, Haji Singhalan, semua dulu kan baca berita dulu. Nak tunjukkan dulu. Sekarang berjuta siaran, tak tahu nak tengok yang mana satu. Tahu tengok. Itulah pelik-pelik kan. Cabaran dia lain, tak sama. Sekarang dekat handphone boleh tengok semua TV. Itu yang dia tak tengok lagi dah, pengumuman nak puasa tu dia tak tengok lah, pengumuman nak raya pun tak tengok dah, confident ikut kalender kuda. Seminggu sebelum, bukan main marah, seminggu sebelum raya bukan main marah. Kenapa kita raya hari Selasa? Brunei, Indon semua raya hari Senin. Apa lain kan nak bulan yang dia tengok? Akhirnya raya jatuh hari Senin, marah juga. Marah juga. Kenapa raya hari Senin? Kalau kabut tak sempat prepare, kau tak nak dengar pengumuman, siapa suruh? Kan? Tu nak beritahu masyarakat kita. Nak main marah je, semua benda nak tegur. Contoh paling senang kan? Contoh kita masuk kat dalam Facebook, masuk dalam Instagram, letak gambar seorang pemimpin. Tak kira lah parti mana. Jangan tulis apa-apa, letak muka je, post. Zoom, tengok komen bawah. Semua kutuk keluar, kepala bapak semua keluar. Betul tak? Ya. Tak tahu apa ini marah sangat dengan orang ni. Tong bantai. Kita pun komen. Cubalah gunakan bahasa yang baik. Sesungguhnya bahasa melambangkan bangsa. Kau pun sama, dah kita pula kena. Betul tak? Itu cerita dia. Apa masalah ni? Masalah adab. Yang sebenarnya budi bahasa boleh je cakap elok-elok kan? Cuba tengok dulu, kalau nak mengaji Quran macam mana hantar. Bawa anak ni jumpa tuan guru ni. Tuan Imam, minta tolonglah Tuan Imam, tolonglah ajar anak saya mengaji ni. Tuan Imam pun cakap, saya bukan apa, anak murid saya ramai dah ni, saya tak janjilah, susah, nantilah saya fikir. Tolong sangat ni Imam, tolonglah. Macam tu adab dia. Yelah, kalau dah percaya dengan saya cubalah. Lepas tu Imam nihar rotan. Kalau anak saya buat nakal ke apa semua, rotan lah, jangan mati sudah. Orang dulu, hari ni rotan anak dengan peguam-peguam sampai sekolah. Lambat datang sekolah, kena beratur dekat luar, kena duduk dekat tar tu, panggil lawyer nak saman. Punya teruk perangai mak ayah hari ni. Tak apa ditelannya pun tak tahu. Iya, keadaan dah tak sama kan. Hari ni hantar anak mengaji je lah. Ambil ni duit RM50, kau pergi mengaji kat ustaz tu. Jumpa pun tidak dengan ustaz tu. Pergilah nanti dia ambil, pandailah dia. Mesti dia nak, takkan dia tak nak duit. Hari ni. Dulu, Assalamualaikum, salam. Ya makcik, mak ada. Makcik duduk saya panggil mak saya sekejap, tutup TV. Mak, cepatlah mak, cerita tengah sedap ni. Janganlah lama sangat. Ya, sekejap je. Bual, dah habis cerita.
Dulu mana ada rekod-rekod? Tak ada. Sekarang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya makcik, mak ada, ikut belakang. Allah. Ya. Dah lah rumah teres tengah pula tu. Sama juga yang di sini. Banyak. Ikut orang belakang ketuk-ketuk, rumah India mana pula ni? Salah rumah dah. Sekarang dengan dulu beza. Ya, betul. Adab tu sebab disebut ada makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Kita tengok macam mana Imam Syafi'i nak belajar dengan Imam Malik macam mana. Dia nak belajar dengan Imam Malik. Imam Malik ni bila sampai Imam Syafi'i sampai, boleh tak aku nak bertemu dengan Imam Malik, aku nak berguru dengan dia. Utusan pada Imam Malik bagi tahu, kamu budak nak belajar dengan Imam Malik sekejap ya. Aku tanya Imam Malik sekejap. Wahai Imam Malik, kat luar tu ada seorang budak, Imam Syafi'i lah. Budak tu kat luar tu dia kata dia nak berguru dengan kau. Kau cakap dengan dia, suruh dia baca dulu kitab Muwatta' aku tu. Kitab Muwatta' tu adalah himpunan hadis-hadis Nabi. Lebih 3,000 hadis Nabi yang dihimpunkan dalam kitab Muwatta' tu. Kau cakap dengan dia, suruh dia baca dulu. Jadi utusan dia pun keluar. Begini, Imam Malik pesan suruh baca dulu kitab Muwatta' dia tu. Kitab Muwatta' ni dia dah susun balik daripada orang terdahulu. Macam ni, tolong sampaikan pada Imam Malik, kitab Muwatta' dia tu dalam kepala aku. Kata Imam Syafi'i. Biar betik. Macam tu, itu saya tambah tu, tak ada takat yang tu. Masuk dalam cerita, wahai Imam Malik, budak tu kata kitab Muwatta' tu dalam kepala dia. Ya betul. Keluar Imam Malik. Benarkah apa yang aku dengar? Bahawa kitab Muwatta' aku tu dalam kepala kamu? Benar. Cuba kau baca muka surat ni. Dia tebuk muka surat tu sebiji. Tebuk muka surat ni sejibi. Tebuk muka surat ni sebijon. Sama. Untuk makluman semua, tebal kitab Muwatta' Imam Malik ni tebalnya antara 5 ke 7 kali Quran. Yang mana Imam Syafi'i menghafalnya dalam tempoh 9 ke 15 hari sahaja. Jangan banding dengan kita lah. Membalun ikan terubuk masin berapa banyak? Telur masin tu je berapa banyak makan? Kepala ikan talan pakai sudah kan? Ya. Dan Imam Syafi'i pada bulan Ramadan dia khatam Quran berapa kali? 2 ke 3 kali sehari. Tu dia Imam Syafi'i. Imam Malik ajar apa yang paling penting? Paling besar sekali pengajaran Imam Malik adalah menyentuh soal adab. Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Tu pesan. Katalah saya dengan imam, dengan beberapa imam dan AJK masjid duduk dekat satu kedai. Kedai mi kolok. Sedang kita makan mi kolok daging kicap tu. Tengah makan, lalu seorang anak dara sambil menunduk di tepi meja kita tu, dia kata, tumpang lalu bang, terangkat kopiah. Hoi, dia kata, tumpang lalu abang, katanya. Tumpang lalu bang. Terus saya tanya imam, mam, tu anak siapa tu mam? Anak siapa kita tanya? Sebab adab. Kita tak tanya dia gaji dia berapa, dia sekolah mana ke, dia bekerja kat mana, tak tanya. Kita tanya anak siapa. Anak siapa? Sebab adab. Tapi kalau tengah tu tiba-tiba lalu satu kereta besar, zampang dah hantar peranyat kita. Dia turun, weh, dia tanya, weh, rumah imam mana? Yang dia tanya imam tu, rumah imam mana, rumah imam? Sebab tak ada adab, imamnya entah, tak tahu bertanya orang lain. Sebab tak ada adab. Tu cerita dia. Kita kena jaga adab. Imam Malik ada seorang anak murid namanya Abdul Rahman bin Qasim. Abdul Rahman bin Qasim menuntut ilmu. Dia kata apa? Aku mengabdikan diri aku untuk menuntut ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab sahaja. Nak cakap apa? Adab. Tengok nanti kan keluar kan, berebut-rebut keluar, bagi orang tua keluar dulu. Lambat ustaz. Salah apa? Itu salahnya. Itulah maksud adab.
Kalau dia lambat, kita tolong dia, tarik. Kan? Macam tu cara dia. Bila nak jadi imam berebut-rebut, tak boleh, entahlah. Setengah jam tak semayang lagi ni tolak imam. Sebab adab tu. Tu saya dah semayang, saya siap tadi tu. Jamak saya siap. Kan? Tapi betul. Bab adab ni penting. Bab kata orang, kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagaknya bersantun. Jaga adab. Dengan orang tua jalan menunduk. Kalau sebelum kahwin, kita nak cari menantu ni memang betul kena cari yang beradab. Tapi sebelum kahwin hati-hati, kadang-kadang nak beli jiwa je. Memanglah sebelum kahwin semua elok, kan? Makcik saya, bila tengok muka makcik, teringat kat mak saya. Kemain lagi. Lepas tu dia minum air tu. Ya Allah, sedap betul. Walaupun air kosong, sedap betul makcik. Nah, tu air basuh tangan tu habis minum ni. Bayangkan. Lepas tu makcik, Zuhur dah masuk belum? Allahu Akbar. Pukul 10 dah tadi. Teruk betul. Agak-agak lah. Ingat tak yang kisah apa? Kisah yang seorang lelaki tu, dia nak sangat nak cari dia. Ni lelaki ni perangai memang teruk. Jahat, kutu betul. Tapi dia kata, aku macam mana nak cari perempuan yang tudung labuh tu. Dia dah lama ada satu perempuan tu, baik, jalan menunduk, muka lembut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perempuan tu takut. Saya nak jadikan awak isteri saya, boleh? Astagfirullahaladzim. Budak baik kan? Saya tak tanya saya. Tunjukkan saya mana rumah ayah awak. Dia pun, perempuan tu pun jalan, dia ikut belakang. Dia teringat ada satu ceramah tu. Ustaz tu dia teringat kisah Nabi Musa AS. Ketika itu berjalan dekat belakang anak dara tu, dia kata, sudah cukup, kamu berjalan di belakang, beritahu aku mana jalannya, sebab nak menjaga pandangannya. Dia pun cakap macam ni, sekejap siap, bagi saya jalan di depan, awak jalan di belakang, takut tergugat keimanan saya. Allah. Perempuan tu, ya Allah, apakah jodohku? Tentulah. Jalan. Sampailah. Dia sambil tu dia tanya, ayah awak kerja apa? Ayah saya pencen. Oh, pencen apa? Pencen pejabat agama. Pejabat agama? Ayah awak buat apalah sekarang? Imam. La ilaha illallah. Macam ni lah. Awak tunjuk, awak tunggu sini. Awak tunjuk mana rumah tu. Yang tu, akan awak tunggu sana. Saya kejap, nanti saya datang. Dia pergi beli jubah, beli serban, sebakul serban, dia datang. Dia takut. Dia lalu sampai dekat rumah. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Dia salam, cium tangan, berjilat ni. Kenapa teruk sangat engkau ni? Saya berhasrat nak jadikan anak pakcik sebagai isteri saya. Orang agama ni senangnya, kalau dah itu jodoh anak pakcik redha, pakcik terima. Dah pergi sujud syukur. Sujud, terajun sujud ni. Tapi dia sepanjang waktu dia semayang dekat masjid, dia tak ada semayang kat rumah sebab dia takut orang nampak dia semayang, dia tak apa pandai. Dia semayang kat masjid, dia ikut orang. Ayahnya tak puas hati. Ayahnya yang imam ni pun datang waktu bertugas je. Dia tiap-tiap waktu pergi masjid. Malam ni kamu jangan semayang kat masjid, semayang kat rumah. Semayang kat rumah. Lepas tu dia kata, ayolah, insyaAllah malam ni semayang kat rumah. Lepas tu bini dia pesan, abang hati-hati. Ayah kalau semayang kat rumah mesti takut abang kena jadi imam. Pahal pula, dia imam, dia lah imam. Kenapa pula abang pula? Saya ingatkan aja, abang jangan main-main. Ayah tu lain sikit, takut dia nak test abang. Ya, tak adalah, dia imam besar kat kampung ni, takkan dia suruh abang. Saya ingatkan aja. Malam tu waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bapak mentua dia san. Wah, kacau ni. Wah, lepasnya aku mesti komat. Dia nak komat, tak payah. Ayah dia pula yang komat. Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah. Dia dah pandang bini dia.
cakap dah siang tadi, degil. Lepas tu, ayah siapa nak jadi imam ni? Berapa ramai jantan dalam rumah ni? Kau nak jadi imam? Dia pun ke depan. Bapak mentua belakang, isteri dengan mak mentua belakang sekali. Allahu Akbar. Senyap sunyi. 10 minit tak berbunyi. Sudah bapak betul dah. Hei, apa salah ni? Nervous dia. Dah kau belakang. Duduk belakang. Biar ayah jadi imam. Tapi ayah dia kali ni dia nak test, tengok menantu dia boleh tolong dia tak. Allahu Akbar. Jadi sekarang ayah ni kat depan, menantu kat belakang, mak ni dengan isteri ni, mak mentua dengan isteri kat belakang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Mali. Dia suruh dia tolong. Mali. Yang menantu, malah kena ayah ni mali. Bini kat belakang cocok pinggang laki dia. Liki yaumiddin. Baru dapat. Tahu dia. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia nak test surah paling pendek sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yang menantu tu tadi mali ni na'a pula dia. Aduh, lepas tu bini dia cocok. Zap, dia pusing. Abang tak tahu ayat ni. Mak mentua dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak tahu kan? Itu sebabnya kena belajar. Apa-apa pun kena belajar. Nak selamat dalam rumah tangga kita, pertama, ni yang terakhir saya nak share, jaga 5 kunci. Kunci rumah, kunci pejabat, kunci kereta, kunci syurga, kunci spare. Kunci rumah, sistemkan keluarga kita ikut sistem Islam. Kunci pejabat, cari rezeki yang halal. InsyaAllah yang halal itu cukup buat kamu, kata Nabi. Yang ketiga, kunci kereta, hala tuju nak bawa keluarga kita naik kereta ni, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, kunci syurga, nak masuk syurga ada satu tiket dia rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, amal ibadah banyak-banyak, bawa family kita datang masjid. Dan yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing, InsyaAllah akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Saya petik satu kata-kata, satu ayat dari surah Asy-Syura ayat 20. Allah beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana nak? Kejar akhirat, dunia pun dapat. Tapi kalau kejar dunia, sebahagian saja, akhirat langsung tak dapat apa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, cukup setakat itu insya-Allah. Mudah-mudahan, saya faham tu, orang nak semayang kan. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Amin. Budak-budak membawa. Masya Allah, itulah tadi pengajaran yang sudah disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan atau apa-apa yang telah beliau ajarkan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, sehingga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kekuatan untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang lebih penting lagi, apa-apa yang sudah kita dengarkan, apa-apa yang sudah
ilmu kita miliki dari Ustadz Syamsul Debat ini, semoga kita semua mampu menyebarkan kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, dan umumnya kepada umat Islam seluruh alam. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.